Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah, amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil aziz, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. صدق الله العظيم. Suratul Isra ayat yang ke-23, yang bermaksud, dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya engkau tidak menyembah melainkan kepadanya semata-mata, dan hendaklah engkau berbuat baik kepada kedua ibu bapakmu jika salah seorang dari keduanya atau kedua-duanya sekali telah sampai kepada umur yang tua dalam jagaan dan peliharaanmu, maka janganlah engkau berkata kepada mereka sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan janganlah engkau menengking menyergah mereka, tetapi katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, yang bersopan santun. Sadaqallahul azim. Muslimin muslimat, hadirin hadirat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara tanggungjawab sebagai seorang anak kepada kedua ibu bapa ialah menjaga dan berbuat baik terhadap kedua ibu bapa. Kalau kita baca dalam ayat-ayat suci Al-Quranul Karim, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi SAW, banyak menceritakan kepada kita tentang tuntutan untuk kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa yang telah melahir dan membesarkan kita. Sebagaimana ayat yang dibacakan sebentar tadi, ayat yang dipetik daripada ayat 23 dalam surah Al-Isra, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita selepas daripada perintahnya supaya kita menyembah Dia, maka diteruskan dengan perintah supaya kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Syekh Al-Maraghi rahimahullah berkata, berkaitan dengan ayat yang dibacakan tadi, Allah Subhanahu wa taala benar-benar mewasiatkan tentang tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa secara serius atau secara bersungguh-sungguh, sehingga kan sesiapa sahaja yang derhaka terhadap mereka, kata dia, akan meremang bulu romanya serta ngeri mendengarnya. Ini disebabkan wasiat itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala supaya kita bertauhid dan beribadah kepadanya semata-mata. Kemudian kewajipan tersebut digenapkan dengan kewajipan supaya berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Ini yang disebut oleh Syekh Al-Maraghi di dalam tafsir Al-Maraghi. Kita boleh rujuk di sana. Di sini bagaimana Allah Subhanahu wa taala, mula-mula Allah kata wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah. Allah perintah kita supaya kita ni hanya beribadah, menyembah kepada Dia semata-mata. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berpesan lagi, wa bil walidaini ihsana, dan terhadap kedua ibu bapa itu hendaklah kamu berbuat kebaikan. Maka ini jelas merupakan satu perintah yang diwajibkan kepada anak-anak untuk melakukan kebaikan kepada kedua ibu bapa mereka. Tambahan pula, seseorang yang sempat bersama atau berbakti kepada kedua ibu bapanya merupakan orang yang sangat bertuah dan beruntung kalau Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan kepada dia di dalam hidup dia sempat untuk berbuat kebaikan, berbuat bakti kepada kedua ibu bapanya. Maka ini suatu nikmat yang tidak semua orang dapat. Ada manusia yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala
dengan kedua ibu bapaknya mati sebelum daripada dia lahir. Ada juga orang yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan kedua ibu bapaknya mati ketika umurnya masih kecil. Ada juga yang diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala kadang-kadang ibu bapaknya Allah panjangkan umurnya sehingga ke suatu usia yang panjang dan memerlukan kepada anak-anak untuk menjaga dan membela kedua ibu bapa tadi ni. Maka suatu nikmat, suatu kelebihan yang Allah nak berikan kepada kita kalau seandainya si anak tadi ni sempat hidup bersama-sama kedua ibu bapanya sehingga ibu bapanya mencapai umur yang tua. Sehingga kan Nabi SAW sebut dalam sepotong hadis, kata Nabi SAW, riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi pernah menyatakan, di antara orang yang hina, orang yang rugi ialah orang yang sempat bersama kedua ibu bapanya sehingga ibu bapanya mencapai atau mencecah usia yang tua, tetapi kesempatan yang ada itu tidak membolehkan dia dimasukkan ke dalam syurga. Sedangkan dengan kesempatan itu, sepatutnya dia boleh jadikan kesempatan itu sebagai modal untuk dia masuk ke dalam syurga Allah. Jadi mudah dia masuk syurga. Tiba-tiba bila dia dapat kesempatan itu tapi dia tak masuk syurga, maka Nabi kata ni rugi sangatlah. Sedangkan peluang dia dapat. Peluang dia dapat, tiba-tiba dia tak masuk syurga, maknanya dia rugi sangat. Dan ni Nabi kata sebagai orang yang hina. Sebagaimana yang disebut dalam hadis yang diriwayatkan daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda, "Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu." Nabi ulang 3 kali. Qila man ya Rasulullah? Qal man adraka abawayhi 'inda al-kibar, man adraka abawayhi 'inda al-kibari ahadahuma aw kilayhima falam yadkhulil jannah. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis yang ke-2551. Riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, baginda Nabi bersabda, Nabi kata raghima anfu, kehinaan, kehinaan, kehinaan. Nabi ulang 3 kali. Raghima anfu, thumma raghima anfu, thumma raghima anfu. Nabi ulang sebanyak 3 kali perkataan yang sama. Kemudian ditanya oleh sahabat, siapakah yang kau maksudkan ya Rasulullah? Kehinaan itu atas siapa? Siapakah yang dimaksudkan itu? Sahabat tanya Nabi sebab Nabi ulang 3 kali. Menunjukkan ini satu benda yang benar-benar kehinaan dan benar-benar merugikan. Lalu kata Nabi SAW, iaitu siapa sahaja yang mempunyai orang tuanya ketika usianya sudah lanjut, salah satu daripada keduanya atau kedua-duanya, namun tidak menjadikannya sebab untuk dia masuk ke dalam syurga. Sepatutnya peluang yang Allah beri kepada kita, sempat hidup bersama-sama kedua ibu bapa atau salah seorang daripada keduanya, sehingga mereka mencapai usia yang lanjut, tua, tak larat, uzur. Waktu tu kalau kita jaga dan kita bela dan kita pelihara mereka sebagaimana mereka pelihara kita ketika waktu kecil, maka ia menjadi sebab modal untuk kita ke syurga. Tapi kalau seandainya peluang itu sampai ke dalam tangan kita, tiba-tiba kita tidak mengambil tanggungjawab itu sebagai satu tanggungjawab, bahkan diabaikan nasib, kebajikan kedua ibu bapa atau salah seorang daripada kedua-duanya, kita tak peduli tentang keadaan mereka, sakit demam, makan minum mereka dan sebagainya, maka rugilah kata Nabi. Sedangkan peluang untuk masuk ke syurga itu Allah telah beri kepada kamu. Boleh dikatakan itu anak kunci. Memang suatu benda yang mencabar untuk kita bela ataupun untuk kita pelihara kedua ibu bapa kita ketika usia mereka telah lanjut. Benarlah sebagaimana kata orang tua-tua, seorang ibu boleh jaga 10 orang anak, tetapi 10 orang anak belum tentu boleh menjaga atau bela satu orang ibu, satu orang mak atau satu orang ayah. Benar. Kalau kita tengok waktu kita kecil, mak ayah kita bela kita, macam mana kita bela anak-anak kita lah. Kita tatang mereka bagaikan minyak yang penuh. Sakit pun kita tak mau, hatta seekor nyamuk ketik pun kita tak bagi.
kerana sayangnya kita pada anak-anak kita. Makan minum mereka kita jaga, pakaian mereka kita jaga, kita beri segala benda. Kerana anak. Tapi bila mak pak kita sampai kepada usia tua, belum tentu kita dapat menjaga mereka sebagaimana mereka menjaga kita sewaktu kita kecil. Saya teringat satu kisah yang berlaku kepada Sayyidina Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu. Tuan-tuan boleh rujuk kisah ini di dalam kitab Muhimmah fi Ilmi al-Hadis pun ada diceritakan tentang kisah ini. Bagaimana satu ketika Sayyidina Umar berjalan di pekan, kemudian berjumpa dengan satu orang perempuan yang membawa ayahnya yang sudah tua umur di atas belakang dia. Kalau bahasa Kedah kita kata kokong lah, kokong atas belakang. Lalu Sayyidina Umar berasa kagum dengan perempuan tadi ini. Bagaimana satu orang perempuan sanggup pikul ayah dia di atas belakang dia, bawa. Dan Sayyidina Umar duk perhati kelaku mereka. Apa sahaja yang diminta oleh si ayah tadi ini akan ditunaikan oleh si anak dengan sedaya mungkin. Dan dia layan ayah kerana ayah dia yang sudah tua, yang sudah nyanyuk tadi ini. Dia tak marah, dia tak mengamuk dan sebagainya. Apa yang ayah dia minta, dia akan beri. Sehingga kan, apabila Sayyidina Umar menghampirinya, Sayyidina Umar memuji dia, sesungguhnya engkau telah menunaikan tanggungjawab kamu sebagai seorang anak kepada ayah kamu. Maka kamu telah menunaikannya, bahkan kata Sayyidina Umar, lebih daripada apa yang sepatutnya. Kamu sebagai anak, kamu telah melaksanakan tanggungjawab kamu sebagai anak kepada ayah kamu. Bahkan kamu dah beri pada ayah kamu lebih daripada hak sepatutnya. Lalu jawab si perempuan tadi, dia kata, tidak wahai Khalifah ya Amirul Mukminin. Memang pada zahir mata kamu tengok, aku layan dia, aku beri dia, aku dukung dia atas belakang aku. Apa sahaja kehendak dia aku beri, apa sahaja permintaannya aku tunaikan. Tapi tetap tak sama. Dulu ayah aku, dulu waktu aku kecil, ketika dia bela aku, ketika dia membesarkan aku, kalau seandainya aku sakit, dia nak aku hidup. Dia usaha, dia ikhtiar cari ubat dan sebagainya. Dia tidak pernah menganggap aku ini menyusahkan kehidupannya. Bahkan dia menganggap aku ini sebagai orang yang menyempurnakan dalam kehidupannya. Tetapi tidak sebagaimana aku pada hari ini. Walaupun pada mata zahirnya kamu tengok aku menunaikan segala kehendak dia, aku layan segala permintaan dia, aku bawa dia di atas belakang aku ke sana kemari, tapi dalam hati kecil aku ni kadang-kadang dia mari juga, bilalah nak mati orang tua ni, agar senang kehidupan aku. Demikian keadaannya, tuan-tuan. Lalu perempuan tadi mengaku depan Sayyidina Umar. Mana dalam hati kecil dia tersimpan juga, bilalah nak mati orang tua ni, ambil lihat sungguh umur, tak mati-mati lagi. Supaya apa? Supaya bebas hidup aku, tak payah dah duk tanggung usung pergi ke sana kemari dan sebagainya. Demikianlah hakikat yang berlaku, tuan-tuan. Tak sama bagaimana seorang ibu mengasuh, membela seorang anak, membesarkan seorang anak dalam kesusahan, walau bagaimana sekalipun, dia akan pastikan anak-anak dia boleh makan. Tapi belum tentu seorang anak yang bela ataupun mengambil tanggungjawab untuk mengasuh ayah atau maknya dapat melaksanakan tanggungjawab seperti mana mak, ayah membela anak-anak dia. Sebab tu Nabi SAW sebut dalam hadis ni, Nabi kata suatu perkara kehinaanlah, iaitu kerugian yang besar kepada mereka yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada dia peluang untuk dia hidup bersama-sama dengan mak ayah dia atau mak dia atau ayah dia, sehingga mereka mencapai satu umur usia yang tua, yang sepatutnya itu menjadi modal untuk dia dimasukkan ke dalam syurga. Tiba-tiba dia tidak dimasukkan ke dalam syurga. Bermakna apa? Bermakna dia tidak mengambil peluang yang diberikan oleh Allah itu untuk menjadikan sebab dia masuk ke dalam syurga. Satu benda yang mencabar kita bila mak kita mai satu usia yang tua, nyanyuk kadang-kadang, makan minumnya, kencing beraknya lebih-lebih lagi. Mak bela anak-anak ni kencing berak dia basuh, dia tak kisah pun. Bahkan mak ayah ni, mak lah lebih-lebih lagi kan, dia tak menganggap itu satu benda yang menjijikkan pun. Bahkan dia boleh dengan tangan itulah dia makan, sekali lagi dia basuh berak anak, tak ada masalah. Tapi berbeza dengan anak, belum tentu, tuan-tuan. Hakikatnya demikian. Belum tentu anak boleh sanggup basuh berak mak sebagaimana mak dulu ketika mana kita kecil
basuh berak kencing kita dalam keadaan dia nak kita ni bersih, selesa dan sebagainya. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala memberi satu kelebihan yang besar bagi anak-anak yang menjaga ataupun bertanggungjawab terhadap kebajikan kedua ibu bapanya di saat mereka sudah mencapai usia yang tua. Allah jadikan ini sebagai anak kunci untuk dia masuk ke syurga. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, maka kita faham bahawasanya sebagai anak kita ada tanggungjawab terhadap kedua ibu bapa kita. Baik. Sebagian ulama membahagikan tanggungjawab kita ketika masa mereka masih hidup. Di antaranya kata ulama, tanggungjawab sebagai anak kepada kedua ibu bapa semasa mereka ni masih hidup. Yang pertama kata ulama, ketika mereka masih hidup, hendaklah kita berlaku baik kepada mereka dan tidak meninggikan suara di hadapan mereka. Ini berdasarkan firman Allah yang saya baca di awal tadi, petikan daripada surah Al-Isra ayat 23. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Imma yablughanna 'indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Allah kata, Allah perintah kamu supaya tidak menyembah selain daripada Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua ibu bapa kamu. Dan jika salah seorang daripada kedua mereka atau kedua-dua mereka sekali telah sampai umur yang tua dan mereka berada dalam peliharaanmu, maka janganlah kamu berkata sebarang perkataan kasar, sekalipun perkataan dan sebagainya. Kalau yang tu pun tak boleh, seringkas-ringkas perkataan. Kalau kita nak kira ni 2 huruf saja kan, tapi kalau yang tu pun tidak dibenarkan oleh Allah, apatah lagi perkataan yang lebih kasar daripada tu. Seperti menengking, memaki hamun, orang Kedah kata jelakah kedua ibu bapa ataupun mak ayah. Dengan sebab ada perkara salah silap yang mereka buat mungkin, tapi bukan sebenarnya kesalahan silap, tapi oleh kerana disebabkan usia yang tua. Maka Allah jelaskan kepada kita, dan jangan kamu menengking, menyergah mereka. Sekalipun apa yang mereka buat itu mungkin kamu tak suka, tapi jangan, kerana kedudukan mereka sebagai kedua ibu bapa kamu, jangan kamu tengking mereka. Hatta jangan kamu keluarkan perkataan, sekalipun perkataan dan sebagainya. Tapi Allah kata, wa qul lahumā qawlan karīmā. Bercakaplah kamu, bertuturlah kamu, katakanlah kepada mereka perkataan yang mulia, perkataan yang sopan. Jadi Quran menjelaskan kepada kita tentang tanggungjawab kita sebagai anak kepada kedua ibu bapa. Hatta dalam bab percakapan kita dengan mereka pun ada bahasanya. Kan? Kalau mungkin dengan orang lain kita boleh tinggikan suara, dengan anak-anak kita, tapi dengan ibu bapa tak boleh. Kerana kedudukan mereka itu terlalu mulia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kedudukan mereka itu sangat besar. Sehingga kan Allah kata pada dalam ayat, Allah kata, Allah perintah kamu supaya kamu tidak sembah selain daripada Allah. Lepas daripada perintah ni, terus Allah kata berbuat baik kepada kedua ibu bapa. Jadi menunjukkan berbuat baik kepada kedua ibu bapa ni satu kedudukan yang tinggi yang dituntut dalam agama kita. Itu yang pertama, kata ulama, ketika mana ibu bapa kita masih hidup, tanggungjawab kita ialah hendaklah kita berbuat baik kepada mereka, bercakap kepada mereka dengan perkataan yang baik, jangan menyergap ataupun menengking mereka, tetapi hendaklah kita berkata dengan perkataan yang baik. Yang kedua, kata ulama, membantu mereka dari sudut kemampuan setakat yang mampu. Kita bantu mereka bantuan kewangan, lebih lagi dalam suasana pandemik COVID macam ni, ramai yang tidak boleh bekerja, mencari nafkah dan sebagainya. Jadi kita kena tanya khabar jugalah keadaan mak ayah kita di kampung. Apakah mereka itu makan minum mereka dan sebagainya, pakaian mereka dan sebagainya. Hendaklah kita beri dengan kemampuan yang mampu di pihak kita kepada kedua ibu bapa. Dan kebaikan yang kita buat ini, hendaklah kita mulakan dahulu dengan ahli keluarga kita. Sebagaimana yang Nabi SAW sebut dalam hadis riwayat Muslim, hadis yang ke-1822, Nabi kata, "Idza a'tallahu ahadakum khaira falyabda bi nafsihi wa ahli baitihi." Atau kama qala,
Nabi kata maksudnya, apabila Allah Subhanahu wa taala memberikan seseorang kebaikan, kelebihan dari sudut harta mungkin, Allah beri kepada kita rezeki lebih, Allah beri kepada kita kebaikan lebih, Allah beri kepada kita mungkin duit ringgit harta lebih. Maka kata Nabi, mulakanlah dengan diri kita, keperluan kita, dan juga ahli keluarganya. Dan berikan juga kepada ahli keluarga kita. Mungkin makan minumnya, kadang-kadang kita dapat rezeki lebih, kita dapat Allah beri satu benda yang lebih, mungkin dapat duit ringgit lebih sikit, nega ada untung sikit, kerja pun kita dapat bonus dan sebagainya. Maka siapakah yang kita nak dahulukan untuk sama-sama berkongsi nikmat dengan kita yang Allah beri kelebihan pada kita tadi? Maka Nabi kata, falyabda bi nafsihi, mulakan dengan diri kita sendiri, kemudian wa ahli baitihi, kemudian ahli keluarga kita. Termasuklah dalam ahli keluarga kita, isteri, anak-anak kita, cucu kita, mak ayah kita, adik-beradik kita. Kalau kita nak jamu makan pun, mereka dulu. Kita nak beri apa-apa pun, mereka dulu. Mungkin musim-musim cuti ni kita berjalan pergi ke mana-mana ke, beli lebih sikit, ingat kepada mereka, berikan kepada mereka. Berkongsi nikmat kelebihan yang Allah beri pada kita tu, yang patut kita utamakan dahulu kepada ahli keluarga kita. Setengah orang kadang-kadang dia seronok lebihkan kawan-kawan berbanding mak ayah, berbanding adik-beradik dia. Makan minum pun kita takkan kelebihan tadi ni. Lama-lama sekali kan, mak ayah tua dulu hidup susah, duit ringgit pun tak ada, makan minum pun ala kadar. Dan kita hari ni alhamdulillah Allah bukakan rezeki kita, pekerjaan kita pun baik. Lama-lama sekali nak balik kampung, kita beli makanan-makanan yang agak istimewa untuk mereka. Ikan-ikan yang mungkin dulu mereka tak pernah makan. Tapi hari ini kita dah Allah lapangkan rezeki beli untuk kita kongsi dengan mereka bersama. Maka ini sedikit sebanyak akan menggembirakan hati mereka dan mereka seronok dengan pemberian kita tadi. Baik. Kemudian kata ulama, disebutkan kepada kita, di antaranya juga, hendaklah kita ni sentiasa berdoa kepada mereka. Berdoa kepada kedua ibu bapa. Dalam kisah yang diriwayatkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, setiap kali dia sampai di rumah mak dia, dia akan berdoa kepada mak dia, wahai ya Allah, Engkau peliharalah dan rahmatilah mak aku ini sebagaimana dia telah memberi kasih sayang dan merahmati aku ketika saat kecil aku. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berdoa kepada mak dia, ya Allah, bila dia tiap-tiap hari dia pergi melawat mak dia, ziarah mak dia, minta pada Allah, ya Allah, rahmatilah mak aku ni sebagaimana dia telah merahmati aku dan mengasihi aku ketika kecilku. Mak dia bila dengar doa dia, mak dia berdoa pula, ya Allah, Engkau rahmatilah anak aku ini sebagaimana dia telah menggembirakan hidup aku ketika saat besarnya, cantiknya. Mak doa, anak doa untuk mak, mak juga berdoa untuk anak. Minta kebaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kan? Ibu bapa juga berdoa untuk anak, anak juga berdoa untuk kedua ibu bapa. Sebab tu kita jangan tinggal dalam solat kita, dalam lepas pada solat kita minta pada Allah. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah, ampunilah dosa kami dan juga dosa kedua ibu bapa kami, dan Engkau rahmatilah mereka sebagaimana mereka telah kama rabbayani saghira, sebagaimana mereka berdua telah memelihara aku atau memelihara kami ketika saat kecil kami. Beri rahmat, minta pada Allah supaya mak pak kita sentiasa dirahmati oleh Allah, berada dalam lindungan naungan Allah ketika mereka masih hidup, supaya mereka ni lebih dekat dengan Allah, dekat dengan agama, lekat sembahyang dan sebagainya, duduk dalam ketaatan kepada Allah, mati dalam keadaan yang baik, husnul khatimah. Doa daripada anak. Sebab ini satu benda yang sangat-sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu wa taala apabila seorang anak berdoa untuk kedua ibu bapanya. Dan demikian juga doa daripada ibu bapa kepada si anak. Yang Nabi kata apa? Thalathu da'awatin mustajabatun la syakka fihinna. Ada 3 jenis doa yang Nabi kata sangat mustajab, diterima di sisi Allah, tidak ada keraguan padanya. Allah terima.
doa daripada 3 kumpulan, 3 golongan ni Allah terima, mustajab, tidak ada syak padanya. Apa dia? Di antaranya doa da'watul musafir, doa orang yang sedang bermusafir. Apabila kita berada dalam keadaan musafir, doa kita dimakbulkan oleh Allah. Lebih-lebih lagi musafir mengerjakan perkara-perkara yang baik, haji, umrah dan sebagainya. Yang kedua kata Nabi, da'watul walidi ala waladi, doa kedua ibu bapa kepada anaknya. Ibu bapa kalau dia berdoa untuk anak-anak, ni di antara doa yang mustajab. Sebab tu kedua ibu bapa kita kena jaga lidah kita daripada kita bercakap benda-benda yang tidak baik, mendoakan benda-benda yang tidak baik pada anak-anak kita. Kerana doa daripada mulut ayah ataupun mulut ibu ini sangat-sangat dimustajabkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berkenan. Dan yang ketiga kata Nabi, da'watul mazlum, doa orang yang dizalimi. Orang yang kena zalim, apabila dia berdoa kepada Allah, maka doanya itu sangat dimustajab. Kerana tidak ada penghalang di antara doanya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah terima doa dia. Baik. Maka hendaklah kita berdoa sama ada ketika mak ayah kita masih hidup ataupun lebih-lebih lagi setelah mereka telah meninggal dunia. Jangan putus berdoa kepada Allah. Doa yang sama, Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ini di antara doa yang sangat-sangat orang kata besar kelebihannya kepada kedua ibu bapa, dan ini merupakan harta yang dia tinggalkan semasa dia hidup yang masih lagi memberi manfaat kepadanya selepas daripada dia mati. Bagaimana dalam hadis yang selalu kita dengar, kata Nabi SAW, "Idza mata al-insanu inqata'a anhu 'amaluhu illa min thalathah." Apabila mati seseorang manusia, maka terputuslah segala amalannya melainkan daripada 3 perkara. Jadi bila kita mati, kita nak beramal tak boleh dah, kerana kita dah mati. Nak sembahyang, puasa, mana kita nak buat ibadat ataupun nak buat kebajikan untuk dapat pahala sebagaimana kita hidup, habis, terputus sudah amalan kita. Kecuali daripada 3 sumber, 3 perkara yang walaupun kita sudah meninggal dunia, seandainya kita masih sempat ataupun masa hidup kita sempat meninggalkan 3 perkara ini, ia tetap akan memberi manfaat pada kita walaupun selepas daripada kita mati. Apa dia? Kata Nabi, illa min sadaqatin jariyah. Yang pertama, sedekah yang kita buat, sedekah jariah. Maksudnya sedekah yang sentiasa berjalan manfaatnya kepada orang ramai. Sedekah yang dalam bentuk manfaat tadi ini boleh diambil manfaat secara berpanjangan oleh orang ramai. Sebelum mati kita ada bagi harta kita untuk buat kubur ke ataupun buat masjid ke, benda yang manfaatnya sentiasa berjalan. Aw ilmin yuntafa'u bih, ataupun kita masa hidup kita meninggalkan ilmu yang ilmu itu diambil manfaat oleh orang yang hidup. Bagaimana alim ulama dulu meninggalkan kitab-kitab karangan mereka, mengajar kepada masyarakat ilmu-ilmu yang bermanfaat. Maka walaupun mereka telah meninggal dunia beratus tahun, beribu tahun, beratus tahun kita kata, arti kata macam contoh kita kata Imam An-Nawawi rahimahullah mati wafat 700 tahun yang lalu, tapi sebelum meninggal dunia meninggalkan khazanah ilmu yang hari ini kita dalam masyarakat Melayu sebagai contoh banyak mengambil manfaat daripada ilmu yang dia tinggalkan, daripada kitabnya Al-Azkarnya, daripada kitabnya Riyadhus Salihinnya, daripada kitabnya Matan Arba'innya, hadis 40, daripada kitabnya At-Tibyan fi Adabi Hamalatil Quran. Ini semua khazanah yang ditinggalkan oleh Al-Imam An-Nawawi. Walaupun beliau telah wafat lebih kurang 600-700 tahun yang lalu, tetapi ilmu yang dia tinggal, ilmu yang bermanfaat, yang kita boleh ambil manfaat, yang tetap memberi ganjaran kebaikan pahala kepadanya walaupun selepas daripada dia mati. Dan kata ulama, tidak mesti ilmu agama sahaja, ilmu yang bermanfaat. Walaupun kita ada ilmu pertukangan, ilmu cara nak buat bot, contohnya, kita ajak pada orang. Maka dengan kita ajak tadi ni, orang boleh ambil manfaat ilmu, buat bot, boleh digunakan pergi ke laut, tangkap ikan dan sebagainya, cari rezeki, cari nafkah. Maka ilmu itu juga dikira sebagai ilmu yang bermanfaat. Bila kita tinggal ilmu yang bermanfaat, ilmu tadi diambil manfaat oleh orang lain, maka kita yang telah meninggal dunia pun tetap akan mendapat ganjaran pahala. Dan yang ketiga kata Nabi, awaladin salihin yad'ulah. Ataupun ketika masih hidup, sebelum mati kita meninggalkan anak yang saleh, yang beriman kepada Allah,
yang sentiasa berdoa kepadanya, kepada kedua ibu bapa. Jadi kita, kalau mak pak kita ada lagi, alhamdulillah. Kalau mak pak kita dah meninggal dunia, perbanyakkan doa kita kepada kedua ibu bapa kita. Nabi SAW sebut di dalam hadis bahawasanya umat aku ini adalah umat yang sangat dirahmati oleh Allah, dikasihi oleh Allah. Ketika mati, bawa dosa yang banyak, masuk dalam kubur. Tetapi esok dibangkitkan dalam keadaan dosanya diampunkan oleh Allah. Dengan sebab apa? Dengan sebab istighfar ataupun minta ampun oleh mereka-mereka yang hidup. Masa mati itu dosa banyak, masuk dalam kubur. Tapi bila bangkit esok ketika nak dibawa ke mahsyar, dosa tadi Allah ampunkan. Sebab apa Allah ampun? Sebab ada di kalangan orang-orang yang masih hidup, terutamanya di kalangan anak-anak ini, yang mendoakan kepada Allah, ya Allah, ampunilah dosa fulan bin fulan. Ya Allah, ampunilah dosa mak aku, ayah aku, tok aku dan sebagainya. Kan? Bila kita hidup, kita masih lagi hidup, doa Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina. Minta keampunan daripada Allah untuk kedua ibu bapa kita. Kalau mereka ada dosa, minta Allah ampunkan. Esok bangkit di akhirat dalam keadaan Allah ampun dosa-dosa mereka, dengan sebab kita yang masih hidup sentiasa mendoakan keampunan, minta kepada Allah keampunan untuk kedua ibu bapa kita. Ini betapa rahmat besarnya Allah beri kepada kita, dan satu kelebihan yang Allah beri kepada kita untuk kita sama-sama mendoakan kepada kedua ibu bapa kita. Dan di antara tanggungjawab anak-anak juga selepas daripada mak pak kita mati, apa dia? Kalau mak ayah kita ada hutang dan sebagainya, laksanakan ataupun langsaikan, tunaikan hutang tadi ni. Kalau hutang itu melibatkan hutang dengan Allah, mungkin seperti puasanya, hajinya, nazarnya, maka hendaklah kita tunaikan, laksanakan, selesaikan. Kita tak mau mak ayah kita di sana duduk dalam keadaan menanggung beban hutang lebih-lebih lagi ketika mana dia berhutang dengan Allah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Bukhari, جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم شهر أفأقضيه عنها؟ قال نعم. قال فدين الله أحق أن يقضى. Satu hari datang satu orang laki-laki kepada Nabi SAW. Dia berkata kepada Nabi, ya Rasulullah, mak aku telah meninggal dunia dan dia masih lagi terhutang puasa selama sebulan. Bolehkah aku mengqada ataupun perlukah aku qada puasa bagi pihaknya? Lalu Nabi SAW menjawab, ya, kerana hutang dengan Allah itu lebih berhak untuk diutamakan. Maka di sinilah berlaku pandangan di kalangan para ulama. Kalau seandainya ada di kalangan ulama yang mengatakan bahawa kalau seandainya ibu bapa meninggalkan puasa, maka kita sebagai wali ataupun anak-anak boleh mengqadakan puasa bagi pihak mak ataupun ayah kita yang telah meninggal dunia, kerana itu adalah hutang yang dianggap sebagai dia berhutang dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang kedua, bila mereka dah meninggal, sentiasalah berdoa untuk kebaikan mereka, supaya Allah ampunkan dosa mereka di sana. Di antaranya berdoa sebagaimana yang kita dah ulas tadi ni, doa kita. Dan yang ketiga juga, Nabi pernah sebut, ialah dengan kita menziarahi, menghubungkan hubungan pertalian saudara dengan sahabat-sahabat kedua ibu bapa kita. Ayah kita masa dia hidup, dia ada kawan-kawan dia. Dia ada kawan-kawan dia, lebih-lebih kawan-kawan dia yang rapat, yang dekat, yang kita kenal. Yang mungkin dia pernah bawa kita berjumpa dengan dia. Bila mak ayah kita mati, maka kita sebagai anak tadi ni disuruh ataupun dianjurkan oleh agama supaya kita tidak memutuskan hubungan pertalian persaudaraan atau kawan ayah kita dengan kawan dia tadi. Walaupun ayah kita dah mati, tapi kita masih lagi berhubung dengan kawan ayah kita tadi ni. Sakit demam dia, kadang-kadang main musim-musim perayaan, contohnya ingat juga ucapan kita hantar ke dia. Kadang-kadang kalau kita ada rezeki lebih, bolehlah kita berikan sedikit kepada kawan-kawan mak ayah kita yang telah meninggal dunia. Kan? Ini di antara sebab-sebab Allah akan meluaskan rezeki kita. Dalam hadis riwayat daripada Anas bin Malik, Nabi SAW sebut, man ahabba an yubsata lahu fi rizqih wa yunsa'a lahu fi atharih falyasil rahimahu.
Barang siapa yang ingin diluaskan rezekinya dan dipanjangkan umurnya, maka hendaklah ia menyambung pertalian silaturahim. Hubungkan tali silaturahim, jangan putuskan tali silaturahim. Dan di antara benda yang kita boleh buat juga, kalau seandainya mak ayah kita telah meninggal dunia, ialah dengan kita bersedekah bagi pihak mereka. Berikan sedekah dengan niatkan sedekah tadi, pahala tadi ini untuk mak dan ayah kita. Sebab Nabi SAW, sebagaimana dinyatakan dalam hadis riwayat daripada Ibnu Abbas, bahawa seorang sahabat Sa'ad pernah bertanya kepada Nabi SAW, "Inna ummi matat wa lam tusi, afa atasaddaqu anha? Afa atasaddaqu anha?" Qala na'am. Maksudnya, Sa'ad berkata kepada Nabi, "Sesungguhnya ibuku telah meninggal dunia ya Rasulullah, dan belum sempat dia berwasiat berpesan apa-apa kepada aku. Maka bolehkah aku bersedekah untuknya bagi pihaknya?" Mana aku sedekah, niatkan pahala sedekah aku untuk dia. Boleh tak boleh ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ya. Mana boleh. Kita buat satu sedekah, mungkin ada masjid nak buat wakaf dan sebagainya. Hari ini kita nak buat satu masjid, tuan-tuan, mungkin kita tidak ada kemampuan, juta dan sebagainya. Tapi pihak masjid buat dalam bentuk wakaf. Sekaki RM50, sekaki RM10 dan sebagainya. Kita ada 1,000, kita belilah 20 kaki, 30 kaki. Wakaf atas nama mak ayah kita. Mereka tinggal harta kat kita banyak dah. Kita duk makan hari ni pun hasil daripada mereka tinggal kebun, dusun, tanah, rumah dan sebagainya. Maka buatkan sedekah wakaf tadi ni. Niatkan atas nama mak ayah kita. Mudah-mudahan pahala tadi memberi manfaat dan seronok daripada di sana bila terima kiriman pahala daripada anak-anaknya. Ini di antara benda-benda yang kita boleh buat walaupun mak ayah kita telah meninggal dunia. Dan yang terakhir kata ulama, tunaikan dan penuhi wasiat ibu bapa yang telah pergi dengan baik. Kalau dia ada wasiat-wasiat yang baik yang mereka tinggalkan pada kita, maka tunaikan. Tapi kalau wasiat tadi ni wasiat tak elok, wasiat yang bercanggah dengan syarak, janganlah kita buat. Kalau wasiat yang mereka tinggalkan wasiat yang baik-baik, maka buatkan. Dan menyempurnakan pesanan-pesanan mereka. Ini di antara benda-benda yang boleh jadi panduan kepada kita anak-anak. Mudah-mudahan dengan apa yang kita buat tadi ini, Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kebaikan kepada mereka, kebaikan kepada kita. Tuan-tuan hadirin yang dikasihi sekalian, saya nak tutup sesi tazkirah kita ni dengan satu pesanan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bersabda, "Birru aba'akum tabarrukum abna'ukum." Atau kama qala, Nabi kata, berbuat baiklah kamu kepada kedua ibu bapa kamu, niscaya esok anak-anak kamu juga akan berbuat baik kepada kamu. Mana hari ni ketika mak ayah kita tua, kita buat baik kat mereka. Kita jaga kebajikan mereka, kita ambil berat tentang kebajikan mereka, kita jaga. Maka esok bila kita sudah mencapai usia yang tua, anak-anak kita juga akan membalas benda yang sama kepada kita. Mereka juga akan berbuat kebaikan kepada kita. Maknanya apa? Makna kalau hari ini kita tak jaga kebajikan mak pak kita, kita tak buat baik pada mak pak kita, esok bila anak kita besar, anak-anak kita pun tak akan peduli pada kita. Wa kama tadinu tudanu. Jadi kalau kita nak di usia tua kita, anak-anak kita berbuat baik kepada kita, maka hendaklah hari ini kita berbuat baik kepada kedua ibu bapa kita. Mudah-mudahan dengan sedikit tazkirah yang disampaikan ini memberi manfaat pada kita bersama. Apa yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang tidak baik daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Saya mohon maaf andainya ada terkasar bahasa, tersalah bicara dan tersilap kata. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.